Pada mulanya, kita bertemu dengan protagonis muda bernama Steed yang mendedahkan dunia Minecraft yang tanpa had. Kita sedang meneroka dunia atas, permukaan dunia utama, kotak pasir yang luas dan tanpa batasan yang dipenuhi dengan naratif epik yang tidak terhingga. Sejak kecil lagi, Steed menyimpan cita-cita untuk menjadi pelombong terkemuka di dunia, namun minatnya dalam penerokaan, pembinaan, dan inovasi sentiasa terbantut oleh seorang penjaga pintu pagar tua yang degil, yang menjaga pintu masuk ke lombong bandar itu. Dasar ini adalah untuk dewasa sahaja, kanak-kanak tidak dibenarkan. Tahun-tahun berlalu dengan pantas, dan Steed membesar menjadi dewasa, namun hidupnya mengambil arah yang tidak dijangka. Hasilnya, dia menyara hidup dengan menjual tombol pintu. Rutinan kerja yang sama, setiap hari, memang membosankan. Pada suatu petang, semasa makan tengah hari seorang diri, tiba-tiba dia teringat akan impian zaman kanak-kanaknya yang sudah lama dilupakan. Didorong oleh semangat yang diperbaharui, dia bertekad untuk kembali ke lombong itu. Kali ini, tiada apa-apa dan sesiapa pun yang dapat menghalangnya. Hasilnya dia berjaya. Walaupun kehadiran orang tua itu masih terasa, Steed terus marah ke hadapan, menggali dengan tenaga yang membara, ingin menebus kelewatan itu. Pada saat skim dia menemui dua artifak aneh, sebuah kubus kristal dan kubus penciptaan. Ketika dia menggabungkan artifak-artifak itu, tiba-tiba sebuah portal terbuka, menuju ke Overworld, sebuah alam potensi tanpa had. Walaupun menjumpai seekor biri-biri merah jambu yang jarang ditemui, dia dengan mahirnya menggunakan bulunya untuk membina 3 buah rumah yang megah, merealisasikan aspirasi seni binanya. Semasa meneroka hutan belantara, Steed telah bersemuka dengan seekor serigala yang garang. Serigala itu pada mulanya cuba menyerang, tetapi Steed berjaya menjinakkan makhluk itu dengan tulang paha yang berai, kemudian menamakannya Dennis. Mulai hari itu dan seterusnya, ikatan mereka tidak dapat dipisahkan. Bersatu, mereka mencipta keajaiban, membentuk dunia mengikut kehendak mereka, dan dengan pantas diiringi oleh semua makhluk dalam harmoni. Steed hangut dalam membina, meneroka, dan membuat penemuan. Hari-harinya berlalu begitu sahaja sehingga dia menemui runtuhan purba. Terletak kemas di dalam sebuah peti yang diletakkan dengan teliti, tersembunyi sebuah portal yang baru muncul. Portal ini terbuka ke Netil, sebuah alam yang menakutkan dan herut yang sama sekali kekurangan inspirasi. Tempat itu dipenuhi dengan makhluk piglin yang tamat dan kejam, semuanya berkhidmat kepada ahli sihir wanita yang berkuasa, Malkae. Pembesaran yang mencabar telah memutarbelitkan ahli sihir babi ini menjadi kejahatan. Didorong oleh impian menari, dia menghadapi cemuhan daripada masyarakatnya dan dinafikan oleh bapaknya sendiri, yang melabelkannya sebagai aib. Sejak dari masa itu, dia terus hidup dengan hanya berbekalkan kebencian yang mendalam. Didorong oleh keinginan yang membara, Malosha berusaha menggunakan kiop penciptaan untuk menguasai semua dunia, tetapi Steed yang bijak dan berani menggagalkan rancangannya dengan melarikan diri bersama sfera itu. Arahan tunggalnya kepada Dennis adalah untuk kembali ke bumi dan menyembunyikannya selama-lamanya. Dennis memang betul menyembara antara alam, dia menyembunyikan artifak paling berkuasa di alam semesta di bawah tilam Steed. Beberapa dekad kemudian, muncul Garrett Garrison, seorang anak muda yang berbakat besar yang mengubah dunia permainan video dengan menguasai permainan arcade yang digemari ramai. Ketepatan luar biasanya dalam membuang sampah menyebabkan dia digelar si tong sampah. Kemasyhurannya melonjak, memuncak dengan perjanjian bernilai jutaan dolar. Semuanya berjalan lancar buat dia sehingga dia menerima notis pengusiran. Ia hanyalah takdir. Dia menjatuhkan dia dari kedudukan yang berkuasa sehingga hancur lebur. Oleh itu, Garrett tidak beruang dan mendambakan kebangkitan semula. Dia menghadiri lelonan tempatan, dengan harapan untuk mencari barangan yang boleh dijual semula untuk mendapatkan keuntungan. Seorang pekerja memaklumkan kepadanya tentang artifak purba yang berpotensi tidak ternilai. Garrett berminat dan bersedia mempertimbangkan pembelian, tertakluk kepada pengurangan harga dan pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Selepas persaingan bidaan yang singkat tetapi sengit, Garrett berjaya mendapatkan hadiah misteri di lelonan dengan bidaan $900 dan mengatur untuk menyelesaikan pembayaran dalam tempoh 6 bulan. Namun, sebaik sahaja membuka kotak itu, rasa kecewa menyelubungi dirinya. Yakin dia menjadi mangsa penipuan, dia dengan marahnya menghempas penutup itu, tidak menyadari kehadiran kiop penciptaan, walaupun ia tersembunyi di depan mata. Dia mencadangkan agar mereka berhenti mengejar barang berharga di lelonan yang tidak bereputasi. Dikecewakan, dia tidak sedar bahawa seseorang berdekatan telah terdengar dia merungut tentang kekurangan wangnya. Pada masa yang sama, kita bertemu Henry dan kakak perempuannya, Natalie. Selepas kematian ibu mereka, mereka berpindah ke bandar. Keesokan paginya, Natalie menyediakan sarapan untuk Henry dan pizza untuk dikongsi bersama rakan sekelas barunya. Don, seorang ejen hartanah yang mesra dan peramah, menyambut mereka.
Sebagai tanda kasih sayangnya, dia menghadiahkan sebotol minyak wangi kepadanya. Namun Henry, yang terharu dengan perubahan dan kesedihan baru-baru ini, hanya mengucapkan terima kasih acuh tak acuh sebelum bergegas ke hari pertama persekolahannya. Ketika Gareth sedang menyusun barang-barang terpakai yang terkumpul di kedainya, Henry masuk. Mencari panduan, kanak-kanak yang ingin tahu itu berkongsi sepotong pizza. Gareth, yang menggelar dirinya jurujual dalam permainan kehidupan, memaklumkan kepadanya kebijaksanaannya datang pada harga $50 sejam. Selepas bergurau sendirian, dia menjadi serius, sambil memerhatikan, kawan-kawan ni macam teka-teki. Kamu ada semua kepingan, tapi kadang-kadang kamu cuma kekurangan satu untuk berasa lengkap. Dia juga memberitahunya, Anda tidak boleh berjaya bersendirian, tetapi dengan seorang rakan sepasukan, Anda tidak dapat dihentikan. Dengan lonjakan inspirasi secara tiba-tiba, Henry meninggalkan pizzanya dan bergegas ke kelas. Guru besar menyambutnya di sekolah dan memberinya tag namanya. Dalam perbincangan mereka, dia secara sambil lewa mendedahkan bahawa perkahwinannya sebenarnya sudah lama berakhir, namun mereka masih bersama hanya demi kebajikan anjing-anjing mereka. Kemudian, Henry masuk ke kelas, di mana guru tersebut dengan pahitnya meratapi kewujudannya kepada para pelajar. Selepas kelas bermula, mereka memulakan projek kolaboratif. Disebabkan kesilapan Henry dalam penempatan komponen, prototipe jetpack itu tidak berfungsi seperti yang dijangka. Natalia, yang bekerja berdekatan, mengalami kejutan yang teruk apabila peranti yang rosak itu jatuh menghempap bangunan tempat kerjanya. Pengetua itu sangat marah dan berkeras untuk bercakap dengan penjaga Henry. Dilanda panik, Henry dengan gelisah menghubungi Gareth, merayu agar dia menyamar sebagai bapa saudaranya. Mengetahui Henry memiliki wang tunai sebanyak $26 sudah cukup untuk meyakinkan Gareth. Ketika Henry menjelaskan perkara itu kepada pengetua, dia perasan kubus pelik di bahagian belakang kedai Gareth dan bertanya mengenainya. Gareth hanya mengangkat bahu, menyatakan dia melepaskannya pada harga $95 kerana dia tidak tahu fungsi sebenarnya. Walau bagaimanapun, semasa menyelongkar beberapa kotak, mereka menemui manual arahan vintage. Amaran keras terpampang dalam huruf yang sangat besar, skera dan kiop kristal itu tidak boleh sama sekali digabungkan. Dia pergi sejam memberi amaran, dalam apa jua keadaan, walaupun dalam kemiskinan yang teruk, kamu tidak boleh membuka kubus itu semata-mata kerana spekulasi tentang harta karun tersembunyi. Didorong oleh rasa ingin tahu dan mengabaikan amaran, pasangan itu menyiasat. Meneroka lombong terbiar untuk mencari kuasa objek itu, mereka tidak menyedari pengembaraan yang bakal mengubah hidup mereka. Pada masa yang sama, Natalia menyedari Henry tidak hadir. Terdesak dan tanpa pilihan lain, dia menghubungi Don, ejen hartanahnya. Sebahit sahaja mereka tiba dengan tergesa-gesa, mereka berhadapan dengan pemandangan yang mengejutkan dan berbahaya. Kubus misteri itu berdengur dengan cahaya, memancarkan tenaga luar biasa yang tanpa henti menarik Henry ke dalamnya. Segera melarikan diri dari lombong itu. Don menggunakan aplikasi penjejakan untuk mencari keberadaannya. Tanpa berfikir panjang, mereka menerkamnya, dan dalam turutan pantas, ditelan oleh pusaran itu dan diseret melalui portal, mendarat terus di dunia nyata. Terpegun dengan realiti baharu yang mengelilinginya, Gareth dengan berani mengisytiharkan dirinya sebagai ikon permainan video sejak 89. Tidak lama kemudian, mereka terjumpa biri-biri merah jambu yang terkenal itu, sedang merenung mereka dengan rasa ingin tahu, dan ia tidak bersendirian. Tergerak oleh kemunculan portal itu, seorang penduduk kampung membayangi pengembara tersebut, menjejakkan kaki ke bumi dan menjalin hubungan yang tidak dijangka antara alam yang berbeza. Di tengah-tengah kegelapan netel yang sunyi, Piglin menjadi semakin kecoa dengan pencarian emas mereka yang sia-sia. Melosha sedang mengamuk lagi, menjanjikan nasib yang lebih teruk daripada kematian jika mereka tidak kaya dengan cepat. Dia boleh mengubahnya menjadi daging babi yang sedap. Tiba-tiba, dia mengesan isyarat, portal sfera itu telah mula aktif semula. Dia bergegas menghadap Steed, yang masih ditahan. Gareth terdesak berusaha merebut perhatian biri-biri merah jambu itu, hampir merayu untuk misi mencari emas. Dia melepaskannya tanpa sebarang drama, mengenakan hanya satu syarat yang berat. Mendapatkan semula hartanya dari dunia atas adalah penting untuk kelangsungan hidup serigala kesayangannya, Dennis. Walaupun masa berlalu, peristiwa tetap tidak berubah. Dengan lolonan yang kuat, Dennis si serigala tiba-tiba menerjang masuk, menyebabkan biri-biri merah jambu itu tersentak ketakutan. Kawasan itu menjadi sunyi, tetapi kesunyian itu tidak berpanjangan. Apabila rangka pemburu, labah-labah gergasi, zombie, dan creeper muncul dari kegelapan, koya bunyi yang menakutkan membesar, dan mereka melancarkan serangan yang dahsyat. Tidak seperti orang ramai yang panik, Henry tetap tenang. Dengan memanfaatkan akalnya, dia mula membina kubu blot, mewujudkan perlindungan untuk kumpulan itu.
Jeritan nyaringnya mendedahkan tempat persembunyiannya, dan dalam beberapa saat zombie mengerumuninya. Di tengah kekecohan itu, biri-biri merah jambu itu turut dirampas. Ahli kumpulan yang lain tiba tepat pada masanya untuk membantu Garrett. Pertunjukan kemahirannya yang luar biasa menghancurkan musuh, membuat semua orang terdiam. Dengan cahaya pertama subuh, zombie-zombie itu terbakar dan hancur menjadi abu, seolah-olah beraksi mengikut arahan. Steed mengumumkan kehadirannya adalah untuk mendapatkan orb Dominion. Sebagai balasan bagi bantuannya dalam kepulangan mereka ke bumi, dia akan menekalkan milikan sfera itu. Tanpa kiop kristal, kepulangan mereka berbahaya, memaksa mereka untuk mendapatkannya semula atau mencari alternatif tunggal. Pada masa yang sama, penduduk kampung yang mengekori mereka melalui portal itu dilanggar oleh kenderaan pengetua sekolah. Terlalu fokus, kelam kabut, dan cemas tentang potensi saman, dia sedang memandu. Dia cuba berlagak selamba, menjemputnya makan malam sambil berkata, "Saya sedang menghadapi saman bertubi-tubi, tetapi awak nampak macam orang yang waras." Setelah bersatu semula dengan anak-anak, kumpulan itu tiba di sebuah kampung yang tenang didiami oleh penduduk kampung yang aman dan ingin tahu. Mereka juga diperkenalkan kepada beberapa watak baharu, seekor babi legenda, seekor lama yang bijaksana, dan golem besi gergasi yang dengan gagah berani melindungi kawasan itu. Pasukan itu mengisi semula tenaga mereka dengan hidangan makan malam ayam panggang yang mengenyangkan. Sentiasa berhati-hati, Steed memaklumkan kepada mereka bahawa ayam itu, yang masih berdesi, telah dimasak menggunakan lara. Terlalu angkuh untuk mengakui batasannya, Garrett mengabaikan amaran itu, cuba melakukan lebih daripada yang termampu. Dia menyembunyikan kesakitan yang terhasil untuk menjaga image-nya. Malgosa, kini kembali dinetel, mula goyah di bawah tekanan. Letih dengan kekalahan yang berterusan, dia memanggil Chungos, jeneral tenteranya yang paling kuat dan, yang menghairankan, piglinnya yang paling penyayang. Sebelum menghantarnya keluar, dia berkata 4 individu yang aneh, yang dipanggilnya Rondis, memiliki orb itu. Dia menghadiahkannya kulat netel, azimat yang mujarab bertujuan untuk melindungi dia dan tenteranya daripada menjadi zombie dalam perjalanan mereka. Mari kita mulakan agenda kita. Serentak dengan itu, di permukaan, rombongan itu terus marah menuju ke estate yang disabarkan itu. Dalam pengembaraan mereka, mereka membuka inventory Steed, ruang yang menakjubkan penuh dengan peralatan, gadget dan barangan yang menakjubkan. Mutiara Ender, artifak teleportasi yang ampuh, telah ditemui di lokasi itu. Seperti biasa bagi Garrett, dia terus menggunakan yang terazir tanpa menyadarinya. Seterusnya, Steed menunjukkan cara membuat peralatan menggunakan sumber yang ditemui di persekitaran mereka. Digerakkan oleh inspirasi, Garrett membina senjata yang agak janggal tetapi berfungsi. Berbeza dengan yang lain, Henry menggabungkan bahan buanan sebenar dengan komponen Minecraft secara kreatif, berjaya menghasilkan peranti yang praktikal di luar jangkaan. Selepas itu, Garrett bercakap secara peribadi dengan Steed. Dia mengaku yang dia telah membaca nota yang tersembunyi di dalam skera itu dan serta-merta bertanya tentang harta karun yang digembar-gemburkan itu. Steed mengaku memiliki berlian, disembunyikan jauh di dalam lumbung, agak jauh dari rumah agam itu. Menghubungi mereka membahayakan nyawa, namun Garrett meneruskan tanpa teraga-aga. Oleh itu, mereka bertolak ke lumbung. Mereka hampir beredar apabila piglin tiba-tiba muncul. Jeneral Chungos memperkenalkan dirinya kepada Steed, tingkah lakunya yang sopan menyembunyikan ancaman yang mematikan. Steed cuba mendominasi keadaan, tetapi Garrett, yang iri hati dan mencari pengiktirafan, campur tangan. Chungos langsung tidak tercedera. Sebelum berpisah, mereka memutuskan untuk bertemu di rumah agam itu. Kumpulan itu bersurai di tengah-tengah konflik tersebut. Untuk membantu mereka melarikan diri, Steed mengagihkan sayap penerbangan yang unik, yang hanya mempunyai 2 pasang. Akibatnya, dalam gerakan berani, dia menerkam Garrett dan terbang ke langit bersamanya, berkongsi penerbangan itu. Peristiwa seterusnya berlaku dalam satu pengejaran udara berkelajuan tinggi. Mereka mengharungi lanskap berbahaya itu, menyelat serangan ganas dan melakukan gerakan berani, terdesak untuk melarikan diri daripada tentera piglin yang mengejar. Tanpa menyadari drama udara yang sedang berlaku, mereka terbang tinggi di atas padang yang tenang di mana panda-panda yang mengantuk sedang berehat. Dengan ketepatan yang terlatih, Garrett dan Steed melakukan pendaratan air yang sempurna, muncul tanpa cedera di tasik yang tenang itu. Sementara itu, kembali di bumi, pengetua sekolah mendapati dirinya dalam temu janji mengejut dengan penduduk kampung yang tidak sengaja dilanggarnya dengan jeepnya. Semasa makan malam, dia mengaku telah bercerai baru-baru ini, meratapi kekurangan personaliti bekas suaminya. Pada masa yang sama, kembali ke dunia nyata, Steed memulakan perbualan mengenai Malosa. Dahulu bercita-cita menjadi penari terkenal dunia. Gerakan beliau yang lancar dan inovatif bertentangan dengan konvensi netel yang ketat, menyebabkan beliau disingkirkan oleh seorang bapa yang malu dengan cita-citanya.
Sejak itu, dia terus hilang minat dalam kecantikan dan aktiviti kreatif selama-lamanya. Sekiranya dia mendapatkan bola itu, dia akan memusnahkan dunia atas dan makhluk-makhluknya yang tidak bersalah. Namun begitu, Steed berasa berbelah bagi Melosia, jauh di Netel, mendidih dengan kemarahan atas kegagalan Chunus. Hilang sabar, dia menggunakan senjata terasinya, babi besar, raksasa dengan implan otak. Dikuasai oleh kemarahan yang tak terkawal, ia serta-merta memusnahkan Jeneral Chunus. Selepas itu, dengan suara bariton yang bergema, Mike mengeluarkan perintah sulung golem itu, pergi, bawakan aku sfera itu. Mereka bertemu dengan Dennis, serigala legenda milik Steed. Sementara itu, Natalia dan Don, ejen hartanah, mengalami pertemuan yang tidak dijangka. Sebahit sahaja ternampak dia, Don dengan bijak menawarkan makanan ringan untuk mendapatkan kepercayaannya. Terharu dengan kebaikan hati itu, serigala itu membenarkan mereka mendekat. Mereka berazam untuk mengekori Dennis, dengan harapan dia akan membawa mereka terus kepada ahli kumpulan yang lain. Setelah kembali ke bawah tanah, akhirnya kru telah tiba di kedalaman yang kaya dengan berlian. Namun, deria pelombon Steed yang tajam mengesan sesuatu yang tidak kena, bau yang terlalu dikenali, bau busuk neter ort yang ketara. Itu mesti menandakan ketibaan babi agung. Tanpa berlenah, Steed memaklumkan kepada yang lain tentang bilet selamat berdekatan. Kereta lombong berhenti bergesel betul-betul di hadapan ladang creeper mereka. Mereka melompat ke dalam kereta lombong dan memecut ke kelajuan maksimum, hanya untuk mendapati Redstone yang menjana landasan itu gagal pada saat yang paling genting. Melawan segala rintangan, Steed dan Garrett mengaktifkan semua creeper. Letupan kuat menggegarkan lombong, menyebabkan gegaran. Ketegangan semakin menghampiri tahap kritikal. Berlian-berlian itu penting, Garrett meludah, suaranya serak dan dingin, penuh dengan rasa dendam. Kemusnahan keuangan aku berasa dengan mereka, dan hanya mereka. Terharu dengan kata-kata Henry yang ikhlas, Garrett terdiam. Kamu takkan faham pada usia kamu ini. Sebagai satu kumpulan, mereka mula merancang satu pelan untuk merompak sebuah rumah agam. Aras bawah, dipertahankan oleh penduduk kampung yang berpengalaman dalam pertempuran, pasukan yang lasak, berdisiplin dan tidak bertolak ansur. Tingkat 2 dikuasai oleh Herokir, ahli sihir gelap yang mampu menyeru mimpi ngeri yang menakutkan. Terletak di puncak aras tertinggi adalah Habler Enderman, dilindungi oleh Enderman, musuh yang hebat yang mampu memberikan kematian serta-merta hanya dengan pandangan. Sebelum orang dewasa sempat bertindak balas, penduduk kampung tiba-tiba menyerang hendap mereka, menarik mereka ke kelab pertarungan bawah tanah di mana pertempuran liar dan tanpa had berlaku. Steed memerhati dari dalam bayang-bayang, tanpa disedari. Dengan berat hati memasuki gelanggang, Garrett ditolak ke arah tengah. Walaupun penampilannya agak janggal, lelaki kecil itu berlawan dengan garangnya. Sementara itu, Henry berjaya menyusup masuk ke peti besi di tingkat 3. Terdesak, Henry menggenggam erat pedang berliannya dan bergegas ke hadapan. Walaupun pertempuran sengit, keberanian dan kemahiran Henry membawanya kepada kemenangan, dan dia memperolehi sfera teleportasi, artifak mistik yang mampu melakukan perjalanan serta-merta merentasi dunia luar dan mungkin juga alam lain. Sebahit sahaja mereka melarikan diri dari rumah agam itu, penat tetapi amat hampir untuk menyelesaikan misi mereka, kumpulan itu berhadapan dengan mimpi ngeri terburuk mereka, ancaman yang seolah-olah menjelma serta-merta di seluruh dunia dan mungkin juga di luarnya. Dengan senyuman nakal terukir di wajahnya, dia dengan pantas merampas kiop penciptaan dan kristal Enderman. Tiada konflik, tiada kehati-hatian, hanya keangkuhan melampau. Tewas, Steed dan Henry cuba melarikan diri, menyedari artifak-artifak itu tidak dapat diselamatkan lagi, namun Garrett tetap tidak bergerak. Pandangannya terpaku ke hadapan, api keberanian membara dalam matanya. Dia mengangkat tangannya ke udara dan berseru, kita perlukan muzik heavy metal. Dalam tindakan terdesak terakhir, dia mencetuskan letupan besar, mengorbankan dirinya untuk menghalang Malgesha daripada memusnahkan mereka serta-merta. Kekuatan hentakan itu melontarkan semua orang berpecah belah, meninggalkan budak-budak lelaki, yang cedera dan terpinga-pinga, bertaburan di tengah-tengah serpihan. Tidak lama kemudian, Dennis menemui Steed dan mengejutkannya daripada tidur dengan sentuhan lembut. Jauh di sana, Henry menyerang, tercedera tetapi masih hidup. Di tengah-tengah runtuhan itu, mereka terperasan sebuah bangunan kecil yang luar biasa, sebuah kediaman cendawan yang menawan. Setelah bersatu semula dengan Natalia dan Don, kumpulan itu kini memahami sepenuhnya betapa seriusnya keadaan tersebut. Kuasa Melgosa menyelubungi seluruh tanah, menghapuskan segala-galanya di laluannya. Saatnya telah tiba untuk Garrett, demi dunia, dan sebagai peniktirafan atas segala yang telah mereka tempuhi bersama. Mereka memulakan penciptaan alat-alat yang inovatif. Dengan sfera teleportasi di tangan, Henry yang lebih hebat dan bijak mendedahkan strateginya. Dia menambah baik golem besi, melengkapkan mereka dengan modul kelajuan supel.
Kini mereka mengetuai legion dahsyat mesin perang kolosal, bersedia untuk menghadapi gerombolan NATO. Golem bersifat aman kecuali diprovokasi. Walau bagaimanapun, satu tumbukan daripada piglin yang bodoh sudah cukup untuk mencetuskan kemarahan mereka. Apabila golem-golem itu bangkit, perang pun meletus. Dalam keadaan berang, Melosha melancarkan senjata terasinya, babi gergasi, hanya untuk berdepan dengan kejutan yang menggemparkan. Para wira telah membina golem mereka sendiri yang lebih hebat, jauh lebih besar dan berkuasa, diperbuat daripada alo misteri. Dua gergasi itu bertembung dalam pertarungan dahsyat, menggegarkan dasar dunia. Pada masa yang sama, Steed mencabar Melosha. Dia menampilkan pesona legenda, namun Melosha tetap tenang. Keahliannya dalam ilmu sihir gelap mengatasi kekuatan mana-mana bilah pedang. Sementara itu, merentasi lanskap yang dilanda perang, Henry berjuang ke hadapan menuju orb Dominion, sementara Natalia menjadi terpencil. Muncul sebagai pemenang daripada pergelutan dengan golem, babi besar itu menerkam ke arahnya. Terdesak, tanpa jalan keluar yang kelihatan, dia diselamatkan apabila satu suara memecah kesunyian. Dia telah menemui teman dan menetap dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Di atas puncak bukit, Don berdiri dengan berani, dikelilingi oleh sekumpulan serigala liar. Sekumpulan serigala menerkam ke arah babi besar, memulakan pertempuran yang huru-hara dan ganas. Dibutakan oleh amarah, babi besar itu melepaskan letupan tenaga maut ke arah Henry di tengah-tengah kekecohan itu. Dia dikukul dan jatuh terjelepot ke tanah. Dia menerjang masuk, menerkam Henry, dan menheretnya ke tempat selamat. Mengumpul sisa-sisa kekuatan mereka, para wira berkumpul semula. Tiba-tiba, cahaya muncul semula, terang dan kuat. Dunia kembali bernafas, keseimbangan hampir dipulihkan. Namun, ketika sfera itu menjunam, babi besar merampasnya. Keputusasaan berleluasa sehingga golem gergasi itu melancarkan serangan terazia yang menghancurkan, menghentam makhluk itu dan mendapatkan orb itu secara kekal. Dengan sfera itu kembali dalam milik mereka, pertempuran klimaks sudah hampir tiba. Steed marah ke hadapan untuk bersemuka dengan Michael. Dia merenung matanya dengan penuh perhatian. 3 kali dia menyerang, pisau disembunyikan. Walaupun Steed sedar akan kemenangannya, dia memilih untuk berundur daripada memberikan pukulan terazi. Dia menyelamatkan nyawanya, jadi dia harus menanggung malu kerana kegagalan. Setelah menetralkan ancaman, Steed mengucapkan selamat tinggal kepada anak kapal. Menatap Henry, dia menghulurkan jemputan untuk menyertainya di dunia atas, menjanjikan permulaan baru dan kediaman tetap. Henry tersenyum, namun menggelengkan kepalanya. Sebelum mengejutkan semua orang, dia bersatu semula dengan Dennis, teman serigalanya yang setia. Sambil dia berlutut di sebelah Dennis, dia menghulurkan tali anjing itu kepada Don. Dia melahirkan rasa terima kasih kepada Natalia dan Don atas keberanian mereka. Sambil memeluk Garrett, dia memujinya sebagai sahabat sejati dan pahlawan yang berani. Ketika setiap figura menghilang ke dalam portal, Steed teragak-agak, mengganggu rancangan kepulangannya ke ketenangan dunia atas. Menarik nafas dalam-dalam, dia menguatkan diri dan melangkah melalui portal ke bumi. Seminggu kemudian, lanskapnya telah berubah sepenuhnya. Dia cemerlang dalam kedua-dua bidang keusahawanan dan permainan video, terutamanya apabila bekerjasama dengan rakan-rakannya. Sebuah permainan video baharu, diinspirasikan oleh pengembaraan mereka yang luar biasa, telah dilancarkan. Saya sedang mengalami tempuh kebahagiaan dan kepuasan yang amat sangat. Natalia menubuhkan Akademi Pertahanan Diri sendiri. Selepas bertahun-tahun berusaha, Henry akhirnya berjaya mengaktifkan jetpacknya dan terbang di udara, mencapai cita-citanya yang sudah lama diidamkan. Maka berhasillah naratif ini, atau benarkah begitu? Sejak pertemuan yang menentukan pada malam yang liar itu, dia telah menguasai pertuturan manusia, dan dia pula telah memperolehi kebolehan untuk bertutur bahasa penduduk kampung. Tumpuan utamanya hanyalah untuk melamarnya. Cadangan beliau menandakan kesimpulan muktamad.